A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua hari ni? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat ya. Jaga kesihatan, jaga SOP, jangan selalu keluar sebab kes semakin merebak dah, banyak dah dekat keliling kita, ramai yang kena penyakit ya. Jaga kesihatan supaya kita boleh belajar seperti biasa. Baik, InsyaAllah bersama saya Ustazah Ruhil Hayati binti Badrun dalam pelajaran Jawi. Ustazah harap anak-anak semua telah bersedia dengan buku teks Jawi. Ya, pada kali ini kita akan masuk pada tajuk yang keempat, iaitu imbuhan. Tajuk yang keempat muka surat 32 ya, muka surat 32, tajuk imbuhan awalan ber, ter dan per. Imbuhan awalan ber, ter dan per. Baik, sebelum kita nak belajar, kita kena tengok dulu objektifnya apa. Ustazah harap di akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ustazah boleh membezakan ataupun membaca perkataan yang berimbuhan awalan ber, ter dan per dengan betul ya. Yang kedua, boleh menulis perkataan yang berimbuhan awalan ber, ter dan per dengan betul. Yang ketiga, anak-anak Ustazah ni boleh menyenaraikan perkataan yang berimbuhan awalan ber, ter dan per dengan betul. Baik, kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Fokus betul-betul ya. Tengok buku ya, muka surat 32, boleh rujuk muka surat 32 dan 33. Baik, imbuhan awalan ber, ter dan per. Ber, ter dan per. Apa dia perkataan? Pernah dengar tak? Ya, antaranya apa? Berakhlak. Lagi apa? Terambil. Lagi? Berulang. Lagi apa lagi? Berundur. Banyak lagi perkataan yang perkataan yang ada imbuhan awalan ber, ter dan per. Baik, macam mana cara dia? Macam mana cara nak eja? Macam mana cara nak menulis? Macam mana cara nak membaca? Okey, kita tengok. Setiap imbuhan awalan ber, ter dan per pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, hendaklah dikekalkan huruf alif pada kata dasar tersebut. Ya, setiap imbuhan awalan ber, ter dan per pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, hendaklah dikekalkan huruf alif tersebut. Boleh faham? Okey, sekarang kita tengok apa dia. Kita tengok pada contoh perkataan yang kita nak belajar hari ini untuk imbuhan awalan ber. Untuk imbuhan awalan ber. Baik. Perkataan apa? Adab. Adab. Beradab. Iman. Beriman. Ulang. Berulang. Semua perkataan ini bermula dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Baik, jadi kita kena kekalkan huruf alif tersebut pada apabila menerima imbuhan awalan ber.
Ya, kamu tengok. Beradab, beriman, berulang. Alifnya semua kena kekal. Baik. Kita tengok pada contoh imbuhan ter. Imbuhan ter, contoh perkataannya apa? Abai. Terabai. Ikat. Terikat. Usik. Terusik. Ya. Boleh nampak? Semua perkataan tu kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Jadi, huruf alif tersebut kena kekalkan apabila menerima imbuhan awalan ter. Ya. Imbuhan awalan ter. Boleh faham? Baik, kita terus kepada contoh yang imbuhan awalan per. Apa dia perkataan dia? Alih. Peralihan. Ya, kata dasar dia alih. Bila ada imbuhan awalan per, jadi peralihan. Huruf alif tersebut kena kekal. Ya. Baik, seterusnya perkataan yang kedua. Ingat. Jadi, peringatan. Peringatan. Nampak ya? Huruf alif, kata dasarnya bermula daripada huruf alif. Ingat, bila ada imbuhan awalan per, huruf alif tersebut kena kekal. Ya? Baik, seterusnya, perkataan seterusnya, utus. Jadi, perutusan. Utus jadi perutusan. Semua perkataan ini bermula daripada kata dasar. Perkataan ini kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Huruf alif tersebut kena kekalkan apabila menerima imbuhan awalan ber, ter, dan per. Boleh faham semua? Ingat ya, setiap kata dasar yang bermula dengan huruf alif tersebut kena kekalkan apabila menerima imbuhan awalan ber, ter, dan per. Syaratnya mesti kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif. Baik. Okey. Tahukah anak-anak semua apabila kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan menerima imbuhan awalan ber, ter, dan per, kita tidak perlu bubuh huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi kita tak perlu tulis huruf hamzah di atas huruf alif. Boleh faham ya? Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum tu Ustazah nak pesan, ya, Ustazah nak pesan di saat kita semua duduk di rumah, jaga kebersihan sekeliling rumah kita supaya apa? Supaya dapat menghindari daripada binatang-binatang buas yang boleh mengancam keselamatan kita. Contohnya apa? Contohnya ular, kalajengking, benda-benda yang berbisa ya. Jaga kebersihan supaya binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbisa ini tidak masuk ke dalam rumah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa selepas belajar. Apa doanya? Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Fattah ya Alim, iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugasan nanti Ustazah akan lampirkan latihan muka surat 34 ya. Baik, nanti Ustazah akan bagi kemudian. Terima kasih semua.